Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah bagi sebuah buku dari beberapa besar tobat dan dari itu hari ini harus dengan ceramah di asing di dalam bahasa Indonesia seperti asalkan. Insyaallah pada hari ini kita akan ada satu program kuliah baru bertajuk soal jawab agama bersama Robi Sultan Umar dan Fadil berusaha terus itu pada 25 Maret 2024 bersama 15 Maret 1945 Hijrah. Jadi tak lupa mas sekali saya ingin dalam kuliah majlis sebagai Fadil dan Fadil semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada petang ini, yang memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatankuasa Masjid Taman Pelindung Perdana Kuantan Pahang, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, tetamu Allah semua. Kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan berada di dalam majlis ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amal kita. InsyaAllah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, menjadi harta yang berguna untuk kita bawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti insyaAllah. Kerana yang telah kita maklum, slot kita pada petang ini ceramah iftar, soal jawab agama, dan terus kita iftar, iaitu berbuka beramai-ramai di Masjid Ninah nanti maghrib nanti. Jadi bagaimana cara berbukanya? Buka makan kurma dulu, lepas tu okey, kita akan berbuka dengan kurma, kemudian terus kita solat maghrib dulu, boleh? Lepas solat maghrib beramai-ramai kita kurma lagi. Kurma lagi gocoh. Gocoh nah, lepas maghrib insyaAllah baru kita makan nasi Alhamdulillah. Jadi soalan ada atas meja saya ini ada lebih kurang 25 soalan. Molek dah. Jadi 20 soalan 1 jam. Kita ada masa 1 jam 19 minit. Kau apa buka? 7 sini 7.20. Oh lewat. Teranun nafsuku. Baik. Didahulukan ucapan terima kasih kepada urus dia ataupun jawatan penganjur, iaitu Masjid Taman Pelindung Perdana, kerana mengadakan program iftar seperti inilah. Masjid yang begini comel, nampak moden, molek tak? 95% siap tak? Ada 95% siap. Sikit lagi ya. Kira siap dah lah. Tahniah lah. Lebih-lebih lagi kepada yang memberi sumbangan. Mereka menjadi orang kaya, billionaire. Kenapa? Duit dia jadi masjid. Nabi kata man bana masjidan di dunia, barang siapa nak melibatkan diri dalam usaha bina masjid dalam dunia, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina baginya setiap seorang sebuah istana di dalam syurga. Allah Rabbi hebat. Soalan yang pertama, boleh atau tidak lebihan derma atas nama Ramadan dibelanjakan pada bulan lain? Ini banyak berlaku pada masjid yang memungut derma atas nama Ihya Ramadan. Okey. Dia kata kalau kita kutip derma, dibuat pengumuman kutipan pada malam ini sampai kepada sekian hari bulan akan kita gunakan untuk tabung Ihya Ramadan. Contoh, orang pun dengar Ihya Ramadan, orang pun beri derma. Faham? Faham soalan, faham jawapan. Bila dah faham jawapan, simpan kemah keming. Bila kita simpan kemah keming, lain kali orang tanya kita boleh jawab. Betul tak? Nak jawab soalan tak syarat janggut panjang, misai panjang pun boleh jawab. Tak?
Janji tahu soalan yang betul, jawapan yang betul. Tak? Okey. Bila dah dengar kutipan derma untuk tabung Ihya Ramadan, okey, orang pun beri derma. Maka digunakanlah untuk masjid tu RM3,000 contoh. Untuk sebulan Ihya Ramadan. Sedangkan derma ada 4,000. Jadi soalannya yang 1,000 lebih itu boleh tak guna untuk tujuan lain? Dalam kitab-kitab fatwa tidak boleh. Ni kita kena hati-hati sikit. Okey? Walau bagaimanapun ini ijtihad. Mungkin kalau kita rajin bertanya, mungkin ada pandangan yang lain. Saya menjawab pandangan-pandangan ini mengikut apa yang saya tahu. Kenapa? Qadar ilmu saya. Daripada kitab-kitab fatwa mufti, kalau kita khususkan dengan untuk kutipan tertentu, kalau lebih tak boleh digunakan, melainkan untuk tujuan kutipan sahaja. Disebut dalam kitab fatwa Mufti Johor tahun 1955, jika kita kutip sumbangan untuk majlis Maulidur Rasul, tiba-tiba ada lebih, boleh tak guna untuk program lain? Jawab mufti kita, tidak boleh, melainkan boleh digunakan untuk Maulidur Rasul, masjid yang lain atau surau yang lain, asalkan nama Maulidur Rasul. Itu jawapan yang pertama. Maknanya kalau dah dikutip atas nama Ihya Ramadan, kalau kita dah berlebihan guna, boleh diberi kepada masjid lain tapi untuk Ihya Ramadan. Boleh diberi kepada pondok, kepada surau tapi guna Ihya Ramadan. Faham? Itu jawapan yang pertama. Kemudian, jikalau tidak boleh digunakan dan jadi sia-sia sumbangan tersebut, sedangkan orang yang menyumbang nak supaya duit dia digunakan, nak guna program sudah habis, maka dia kias dengan masalah wakaf. Orang yang mewakafkan tanah dia untuk buat masjid, tetapi masjid sudah ada, jika dibuat orang tak akan datang ke masjid dia sebab jauh daripada tempat orang ramai, dekat sungai, dekat bukit, dan kan si mati sudah wakaf untuk masjid. Boleh ditukar daripada tujuan masjid kepada tujuan lain walaupun dia sudah wakaf atas nama masjid, kerana tujuan wakaf ialah dapatkan pahala orang guna. Maka ditukar jadi pondok, tukar jadi ribat, jadi madrasah, jadi tahfiz, jadi rumah anak yatim, dibolehkan. Oleh itu balik pada soalan, jikalau memang untuk Ihya Ramadan tiba-tiba sudah lebih, jika berterusan nak tunggu Ihya Ramadan takut tidak digunakan, faham lagi? Maka bolehlah kita tukar kepada tujuan yang lain, seperti beli kapet masjid, ada lebih tuak bayar api masjid, kerana yang sampai kepada orang yang bersedekah ialah pahala, bukan sampai Ihya Ramadan, bukan sampai Maulidur Rasul, pahala mereka bersedekah. Jadi itu cara dia kita nak bertaklid. Yang pertama, ada tak masjid lain yang boleh menerima lebihan sumbangan itu? Jikalau ada, berikan, kerana nama asal kutipan Maulidur Rasul, Ihya Ramadan. Jika tidak ada lagi orang yang sanggup menerimanya, kita nak guna juga supaya orang yang menyumbang dapat pahala, maka boleh ditukar kepada tujuan-tujuan lain asalkan sedekah itu berkebajikan. Jelas? Soalan seterusnya, apakah hukum mak ayah masih menentukan apa-apa keputusan terhadap seorang anak perempuan yang telah kahwin sehingga anak perempuan itu berada dalam keadaan tersepit antara mak ayah dan suaminya? Apa perlu saya buat? Baik, muslimat tanya, dia dah kahwin, ada suami dah, tapi mak dia kontrol dia lagi. Jadi nak buat macam mana? Okey? Kalau dikehek mati mak, telang mati laki. Kemam lah, dua-dua tak mati. Begini, orang laki-laki apabila dia bujang, wajib dia taat kepada ibu bapa dia.
Orang laki-laki bujang, maknanya belum kahwin. Okey, dari zaman budak-budak sampai remaja, sampai dewasa, wajib taat ibu bapa. Nak ni anak budak-budak muda gini, wajib taat ibu bapa. Jangan kata tak best lagu tu, best tak best, itu hukum agama. Nanti anak awak lahir, ada anak awak wajib taat awak pula. Faham tak ke? Itu hukum dia sekali seorang dah. Tuan buat sudah adil. Okey. Tetapi apabila anak laki-laki berkahwin, mereka tetap kena taat ibu bapa juga. Faham? Orang laki-laki belum kahwin wajib taat ibu bapa. Lepas kahwin berapa bini sekalipun, 4 ekor bini semua ada, wajib taat ibu bapa juga. Adapun orang perempuan yang belum kahwin wajib taat ibu bapa. Lepas kahwin wajib taat suami. Faham lagi ya? Tu lah. Terjawab sudah. Dah ibu bapa gua ni, kita anak perempuan sudah berkahwin ada suami. Mana jangan herau ibu bapa, bukan jangan herau. Jika ada tanakut, percanggahan ketaatan, mana patut kita dulukan. Ibu bapa kata kepada anak perempuan, jangan pindah duduk rumah aku ni, kata mak. Okey, suami kata tak boleh duduk dengan saya, kena pindah. Tu panggil tanakut, perlawanan, pertindihan. Mana seorang yang kita patut taat? Nak taat mak, duduk rumah mak. Nak taat suami, berpindah. Nampak lagi? Hukumnya wajib taat suami. Nampak? Wajib taat suami. Sebab apa? Sebab bila kita sudah melepaskan anak perempuan kita menjadi isteri orang, bermakna kita melepaskan ketaatan dia kepada kita. Kena faham baik. Ramai ibu bapa tak faham. Dah jadi bini orang, dia nak kontrol lagi. Nampak? Kalau tak suka, jangan bagi kahwin. Anakmu bubuh dalam guni. Nampak? Ni orang masuk memindang, membagi jadi isteri orang. Lepas tu nak suruh taat ke ibu bapa. Mana boleh? Yang betulnya tak wajib lagi taat kepada ibu bapa, kerana dia wajib taat kepada suami, tetapi wajib memuliakan ibu bapa. Faham lagi? Jadi hormat, wajib hormat ibu bapa, taat wajib taat suami. Ada dua situ. Taat lain, hormat lain. Faham? Faham tak? Angguk lagi makan nasi sepinggan tak reti pula. Faham? Wajib taat suami, wajib hormat ibu bapa. Nampak? Hormat taat suami ni pun bukan semua benda. Kalau anak nak jumpa mak dia, suami tak boleh halang. Nampak? Bini kita nak tengok mak dia, jangan halang. Tak suka dia keluar, mak dia mari jumpa di rumah. Jangan kita kata tak boleh jumpa, haram. Walaupun kita tak suka ayah mertua kita, tapi kita tak boleh, tidak ada hak untuk blok daripada anak dia bertemu ayah. Faham? Kena faham. Ramai orang dia tak faham. Dipakai kuasa betul dia. Okey? Jadi orang perempuan bila berkahwin kena taat kepada suami. Suami pula, mak, janganlah guna kuasa betul. Biarlah dia selalu pergi ziarah adik-beradik dia. Biarlah bini kita selalu balik rumah mak dia. Bini kata, bang, nak balik rumah mak 2 hari. Hei, 2 hari tak cukup, awak balik 4 hari. Betul tak? Itu yang terbaik. Isteri kita jadi makin suka ke makin marah? Makin suka. Kita nak sukakan dia. Sebab tu tujuan nikah dalam Quran, litaskunu ilaiha, supaya kamu berhidup dengan dia dalam keadaan suka. Nampak? Kamu hidup dengan isteri kamu dalam keadaan hatinya suka. Dia nak balik 2 hari, kita kata tak cukup 2 hari. Mak awak kan tu 4 hari balik. Saya pun boleh keluar moreh. Faham lagi? Bini tak ada di rumah. Itu cara dia. Biar dia suka. Nabi pesan dah. Khairukum li ahli, sebaik-baik suami yang paling baik dengan bini dia. Sebaik-baik suami, sebaik yang paling baik dengan bini dia. Bini nak balik Temeloh, kita orang Kuantan,
nak balik Temeloh 3 hari bang, lama dak balik rumah mak. Balik seminggu. Nah, dah seminggu duit ada 200. Ambil 400. Tak, betul tak? Kenapa? Kerana isteri kita banyak budi dengan kita. Betul tak? Apa budi dia? Lepas tu jangan marah-marah sangat kalau bini kita cakap lebong, kalau bini kita curi duit kita. Kan kita banyak hilang masa bujang, dah hilang duit tak? Sekarang dah ada bini banyak hilang. Kita tidur hilang 200, berak hilang 100. Tak, siapa curi? Bini kita lah, Pontianak rambut panjang. Faham lagi? Jangan nak mengamuk. Pasal apa? Pasal dia isteri kita. Faham? Jasa dia sangat besar dengan kita. Apa jasa dia? Dia duduk di kampung halaman dia, sanggup tinggal tanah air dia untuk duduk dengan kita. Betul tak? Dia sanggup berpisah dengan ibu bapa dia untuk menemani hidup kita. Dia sanggup bercerai dengan adik-beradik dia untuk mari duduk rumah kita. Tak budi lagi tu. Jadi kalau dia banyak salah, maafkan. Dia banyak blebel, diam sudah, tak usah lawang dia, tak menangmu. Soalan seterusnya, sedang jemaah melakukan jamak takdim di R&R dan mengetahui solat tersebut adalah solat Asar. Soalan 1, bolehkah saya mengikut imam dan niat solat Johor pada waktu itu, dan apakah solat saya itu sah? Dengar baik-baik. Siapa yang sedang solat qasar, kemudian tiba-tiba ternyata imamnya solat tamam, maka hendaklah makmum tadi solat tamam. Faham lagi? Kita nak ikut imam, mestilah imam itu pendek daripada makmum. Jangan imam 4 rakaat, makmum 2 rakaat. Tak boleh. Okey? Kita kena 4 rakaat, imam 4 rakaat boleh. Kita 4 rakaat, imam 2 rakaat boleh. Imam 2 rakaat, kita 2 rakaat boleh. Kita ingat imam musafir. Faham? Kita ingat imam musafir. Dia semayang di R&R. Kita ingat dia semayang 2. Rupanya imam mukim. Dia bukan musafir, dia cleaner. Faham? Nampak? Dia basuh R&R tu. Dia pun semayang 4 rakaat. Kita ikut 2. Tak? Maka kita jadikan 4. Tak ada rugi apa pun. Betul tak? Daripada 2 jadi 4. Tak payah kata aku bertukar daripada 2 kepada 4. Tak payah. Faham lagi? Buat 4 rakaat, kerana keluar pada khilaf ulama yang mengatakan tidak sah kalau kita kurang daripada imam. Jadi kalau semayang Zuhur, dengar baik-baik, kalau kita musafir, ingat ramai agak orang salah faham. Dia kata kalau kita musafir wajib jamak. Salah tu. Bukan wajib jamak, harus jamak. Harus ni kita orang Malaysia apa makna? Harus maknanya boleh memilih nak buat atau tidak. Jangan di Indonesia harus makna wajib. Nampak? Kita pergi di Indonesia, kalau dengar Indonesia TikTok dan sebagainya, ustaz sana harus buat, makna wajib buat. Lain. Kita harus ni makna boleh pilih. Okey? Makna kalau kita musafir, kita nak semayang jamak pun boleh, tak nak semayang jamak pun boleh. Itu maksudnya. Begitu juga dengan qasar. Siapa yang jamak bukan wajib qasar. Maknanya kalau nak jamak dan qasar boleh. Jamak tanpa qasar boleh. Qasar tanpa jamak boleh. Tak nak jamak, tak nak qasar pun boleh. Kita musafir dari Kuantan nak naik KL 250 km. Bermakna sudah musafir. Sampai dia R&R Gambang, orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita musafir, nak semayang jamak saja boleh. Kita pun semayang Zuhur 4 rakaat, lepas tu Asar 4 rakaat. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, jamak saja, tidak mahu qasar, boleh juga. Jamak dan qasar, kita buat Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, boleh juga. Pilihan ketiga, qasar saja, tak nak jamak, sampai di Gambang berhenti semayang Zuhur 2 rakaat, lepas tu naik kereta sampai Temeloh orang Asar 2 rakaat lagi, pun boleh juga.
atau kita nak buat zuhur 4 rakaat, asar 2 rakaat boleh, zuhur 4 asar 4 boleh, zuhur 2 asar 4 boleh, zuhur 2 asar 2 pun boleh, jamak takdim pun boleh, jamak takhir pun boleh, sampai digambang Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku tak mau semayang lagi, aku nak semayang dalam waktu asar di Temeloh, boleh. Faham? Yang tak boleh, zuhur pun tak semayang, asar pun tak semayang. Straight siapa Exia je dah semayang. Faham lagi? Nah, masuk neraka lah mungkin lagi. Exia tak masuk, driver Exia masuk. Nah, soalan seterusnya, wahai ustaz yang handsome. Ni muslimat ni. Tahu tak apa, roh kat barzakh boleh ke mohon kepada Allah untuk kebaikan orang yang hidup di dunia? Bagus soalan. Baik, kita ni 2 unsur. Satu dipanggil unsur dalaman, satu unsur luaran. Bila bergabung 2 unsur ini, hiduplah kita ke sana kemari. Okey? Makna kita ada 2. Satu dipanggil roh, satu dipanggil jasad atau jismun. Faham? Roh, roh itulah jiwa, roh itulah nafsu, roh itulah kita, roh itulah diri. Faham lagi? Dia muradif. Perkataan yang berbeza, maksud yang bermasuk-masukan antara satu sama lain. Jiwa kita itulah, kita pun kita lah, diri kita pun itulah, aku tu itulah roh. Okey, aku tu aku nak makan, roh tu. Roh ni, aku ni dengan badan kita ni ada beza. Apa beza dia? Faham? Mu baju biru nama apa? Ruzaimi, Ahmad, Najmi. Okey, cuba mu tunjuk aku. Tu baju. Tunjuk lagi aku kat mana? Tu tekak. Aku roh tak boleh tunjuk. Tu nak faham situ lah. Nak tunjuk tak boleh. Pegang tak boleh. Sentuh tak boleh. Faham lagi? Itulah aku, itulah nafsu, itulah nafas, itulah kita. Sentuh kena jasad. Faham? Nak faham jasmani dengan rohani. Okey? Jadi roh tak boleh tunjuk, tapi itulah kita. Yang dibangsa kepada roh, rohani. Dibangsa kepada badan, jismani. Jasmani ni ambil perkataan jismun, makna tubuh. Okey? Tubuh, badan dan roh. Okey, jam tak bergerak, ambil bateri 2 double A, masuk belakang, tu gerak dulu. Bateri itu roh, jam tu jasmani. Okey? Jadi antara tubuh kita dengan roh, yang mana jadi dulu? Roh dulu Tuhan buat. Okey, ingat roh dulu Tuhan buat. Faham? Bila Allah jadikan Nabi Adam AS, dijadikan roh sekalian manusia, letak pada sulbinya. Okey, hidup kita di zaman roh. Adapun jasmani kita hidup bila? Setelah berlaku perkahwinan ayah kita dengan mak kita. Terjadilah janin dalam perut mak kita, dalam rahim mak, kandungan. Okey, bila 4 bulan dah umur janin kita ni, jasad body kita dah 4 bulan, duduk di dalam kandungan mak, malaikat tiup roh. Faham lagi? Jadi ambil roh, masukkan dalam badan kita umur 4 bulan. Hiduplah kita, hidup sampai sekarang. Okey, sampai masa mati lagi, ambil balik roh. Cabut balik. Bila cabut, gerak tak? Tak geraklah jasad. Faham? Ingatlah, orang yang mati dicabut rohnya. Siapa cabut? Wakil rakyat. Kan wakil rakyat berserah. Kan?
Tu wakil rakyat dunia. Wakil rakyat ni yang paling kita takut. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah Allah telah mewakilkan akan tugas kepada malakul maut yang kita biasa sebut Israel. Tugasnya mengambil roh kamu, mencabut nyawa kamu bila sampai masanya. Apa tugas dia sebagai wukila bikum, sebagai wakil kepada kamu. Itu sebenar-benar wakil rakyat. Itu yang kita bimbang. Kalau wakil rakyat berserah mari rumah kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama YB sihat? Sihat. YB jawab, boleh masuk sekejap? Kita kata minta maaf YB, pasal nak pergi hospital, bini nak beranak ni. YB kata tak apalah, saya mari esok. Boleh tangguh. Tapi kalau malakul maut mari, boleh tak kita kata mari esok? Faham lagi? Boleh mari esok? Ni wukila bikum. Malakul maut ini dilantik sebagai wakil kepada kamu. Dia jadi wakil tidak dengan pilihan raya, tidak dengan tepek posta, tidak dengan ngundi. Mu tak boleh nak talak dah dia. Dah kata mari esok. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, pasti datang malakul maut ambil nyawa kamu, walaupun kamu duduk di dalam istana yang sangat besar. Di sebelah sana Bukit Pelindung ada istana. Tak usah kata rumah muak kecil PPRT, istana pun jeng kalau dia mari. Jadi ambil apa? Ambil roh. Maka pendek cerita, bila dicabut roh orang beriman, panjang ayat ni, biar nak suruh faham. Diambil roh orang beriman dalam kitab-kitab hadis. Dia dalam bab roh ni cerita alam gaib. Ulama tak boleh beri pandangan. Ulama beri pandangan alam syahadah, benda dunia. Bab fiqh, bab syariat boleh. Kalau bab alam gaib mesti nas, mesti hadis. Dalam kitab hadis, bila dicabut roh oleh malakul maut, dia hanya cabut saja dan matilah jasad, tidak bergerak. Lalu diserahkan kepada malaikat yang lain. Tugas dia ambil roh ini dan bawa naik ke langit. Naik ke langit. Nabi naik tubuh dan jasad, roh dan jasad. Isra Mi'raj, mukjizat. Kita naik juga rupanya. Ni kat gini naik lah ke ni, tapi tunggu KO dulu. Faham lagi? Apa naik? Roh naik. Jasad Bukit Pelindung. Tunggu orang mandi, tunggu orang kapang, tunggu orang semayang. Faham? Sebelum dia, bila diambil saja roh itu daripada malakul maut, diberi pakaian daripada syurga, roh tu, dan diberi minyak wangi yang sangat wangi datang dari syurga. Bukan hak kijang putih tu, bukan. Tu hak TikTok. Malaikat wak mari. Kemudian dibawa sebagai perarakan. Faham tak? Diarak. Diarak roh orang beriman. Tiap-tiap sekeping langit, penduduk yang tiap-tiap duduk di langit memuji-muji roh siapakah ini yang sangat wangi. Ini dalam kitab hadis. Maka jawab malaikat yang bawa, roh si fulan bin si fulan. Roh si fulan, roh Pok Meh, anak Pok Mak, Bukit Pelindung, ngai khisi tu. Awak naik. Naik langit kedua orang puji, naik langit ketiga orang puji, sampai ditunjuk syurga dan neraka. Nampak? Boleh tengok dalam kitab hadis. Antara kitabnya Sahih Ibn Hibban, dalam kitab Al-Baihaqi. Kemudian dibawa turun. Tengok syurga neraka, bawa turun. Nampak? Bila bawa turun, dia duduk sejauh mata memandang dengan kubur. Roh dia sejauh mata memandang dengan kubur. Bila didatangkan dekat kubur, bila didatangkan mayat daripada rumah, buat mari tok di kubur, dimasukkan dalam liang, didatangkan roh. Nampak? Didatangkan roh, duduk di sebelah kain kapang. Kenapa? Kerana sekejap lagi dia akan kena
periksa exam, ada exam sekejap lagi, SPM. Faham lagi? Nah, lepas tu Nabi kata bila kita dah tanam, jangan balik terus. Istaghfiru li akikum, jangan balik terus. Tolonglah ramai-ramai ada ni minta ampun bagi mayat ini. Wasalulahu tasbih, mintalah biar dia dapat menjawab soal kubur. Fa innahu al-ana yus'alu, maka kerana sungguhnya mayat ini sekejap lagi akan kena soal. Nampak? Okey? Kemudian itu di mana duduknya? Kemudian duduknya di dalam syurga dalam kitab hadis sahih. Okey, selepas menjawab soal munkar nakir, maka dalam kitab Bukhari diluaskan akan kuburnya sejauh mata memandang, kerana roh ini roh orang yang mukmin. Bila ditanya kepada roh ini, ma taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'isa fikum wa fin nasi ajma'in, wahai roh, apa engkau akan jawab? Kau nak kata apa? Apa komen engkau tentang Nabi Muhammad yang telah diutuskan kepada sekalian manusia? Roh orang beriman dia akan jawab, huwa Muhammadun Rasulullah, dia itu adalah Muhammad utusan Allah. Ja'ana bil bayyinat min rabbih, dia datang kepada kami dulu membawa keterangan yang benar daripada Tuhannya. Amanna bih wa saddaqna bih, kami beriman dengannya, kami telah membenarkan akan dia. Faham? Kemudian Nabi cerita diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Nampak? Pendek cerita kubur orang kafir, kubur orang munafik. Orang sokong juga, walaupun nama Allah letak di stokeng, dia pun backup juga. Faham lagi? Ini orang Islam munafik. Faham? Allah dihina pun dia backup lagi. Nah, ini bahaya. Maka disempitkan kubur mereka ini sampai bersisih tulang rusuk. Okey. Kemudian dalam kitab yang lain, kitab hadis, roh orang beriman tinggal di dalam syurga. Okey? Kemudian ada pula dalam hadis, apabila kita ziarah ke kubur orang beriman, kalau dia dulu pernah mengenali kita masih hidup, dia akan kenal. Kalau dulu masih hidup dia tak kenal siapa kita, dia tak kenal. Dan kalau kita beri salam, dia dengar. Dan lepas mayat itu dengar dia salam, dia menjawab. Maknanya kata ulama, Allah mengembalikan rohnya ke alam barzakh sehingga dia ada hubungan dengan kuburnya di dalam dunia, dapat mengenali orang yang ziarah dan dapat menjawab salam orang yang ziarah. Faham lagi? Nah, takat itu diberitahu dalam hadis. Selebihnya serah kepada Allah. Jawab kita Allahu a'lam. Okey? Nabi kata gua ni, mamin abdin muslimin marra bi qabri akhihi, tidak ada seorang Islam lalu pada kubur saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, yang adalah dia kenal akan mayat itu di dalam dunia, atau mayat itu kenal orang yang ziarah ketika hidup dahulu. Nampak? Wa sallama alaih, dan orang yang ziarah itu memberi ucapan salam ke atasnya, illa arafahu, melainkan mayat itu, roh itu kenal akan orang yang datang ziarah, wa radda alaihi salam, dan menjawab salam. Jelas lagi? Jelas. Okey, maknanya dikembalikan roh daripada syurga dengan masa yang singkat kepada jasad, lalu menjawab salam, dan dia kenal orang yang ziarah. Dan mafhum daripada itu, jika tidak ada lebih daripada itu, kembali ke dalam syurga, duduk di dalam konde, dalam pelita di dalam syurga. Roh orang yang mati syahid duduk di dalam kubah yang warna hijau di dalam syurga. Dan ada hadis duduk di dalam burung yang berwarna hijau yang terbang di dalam syurga. Takat tu sudah. Okey? Kemudian roh dia tahu dah apa yang berlaku kepada kita, keluarganya yang masih hidup. Jawabnya, insya-Allahu kana wa illam yasha lam yakun. Kalau Allah kehendak berlaku, kalau Allah tak kehendak tidak berlaku. Okey? Keadaan di alam barzakh sama di dalam dunia. Contoh dalam dunia. Okey, kalau orang mari rumah mung, orang wi salam, ada tak mu dengar salam?
Mendengar tak orang beri salam? Tak dengar. Dalam dunia mun telinga pekak. Dengar tak? Dengar tak? Orang beri salam di rumah, Assalamualaikum. Orang mari rumah awak. Faham tak? Awak orang mana? Sini. Okey, kalau orang mari di rumah, orang beri salam, Assalamualaikum. Awak dengar tak? Okey? Okey. Ada tak hari awak tak dengar? Ada tak? Kita tidur, kita duduk di belakang, slow sangat atau bising, tak dengar. Gitulah alam barzah. Faham lagi? Sama saja. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Bukan mesti orang beri salam mesti dengar. Kalau Allah kehendak dengar, Allah tak kehendak tak dengar. Adalah sabab musabab. Okey, begitulah jika Allah kehendaki, roh itu dapat mengetahui apa yang berlaku kepada anak isterinya. Jika Allah tidak kehendak, dia tidak mengetahui. Jelas lagi? Tak usah cara bab tu. Faham? Yang penting kita buat benda yang baik. Kalau sampai pengetahuan pada ibu bapa kita, maka satu kebaikan bagi mereka. Nah, ni kadang-kadang salah faham kita. Ayah mati bubur atas katil. Tanang dah ayah pukul 4 petang tadi. Malam tu dak buang katil. Faham? Katil tak alih. Bapa dak alih ni mak ayah mau balik malam tu ayah balik malam ni. Jadi zombie. Faham lagi? Mengarut mu ayah mau balik ke mana? Mu ngaji dua ni ayah balik. Faham? Dan beruh boleh balik di rumah? Boleh. Jika Allah izin. Boleh. Faham? Kalau Allah izin boleh tengok rumah-rumah. Allah dah izin boleh. Faham? Cuma oleh kerana dalam nas tidak menceritakan roh akan balik mari tengok rumah, tengok katil, tengok bilik, tak usah tambah. Faham? Wallahu a'lam. Ni siapa dak taruh katil seminggu. Tok Imam tali duk atas katil. Soalan seterusnya. Lailatul Qadar, semua orang dah ada peluang dan syarat tertentu. Jika saya tak tidur selama 30 hari bulan Ramadan, adakah saya akan dapat Lailatul Qadar? Insya-Allah dapat. Kalau mu tidur pun dapat. Faham? Lailatul Qadar, Lailah Qadar, malam kebesaran. Lailah malam, Qadar malam, Qadarlah malam istimewa. Dia kata daripada setiap 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dia tak tidur. Faham? Dia tak tidur. Garik sampai subuh. Dapat tak Lailatul Qadar? Dapat. Kenapa? Kerana Lailatul Qadar itu berlaku pada bulan Ramadan. Siang tak, malam. Tak usah kata mu tak tidur. Mu tidur dapat lagi. Setiap malam dak semayang garik, dak semayang isya, dak semayang tarawih, tidur garik bangun subuh. Dapat tak? Dapat agak. Dapat kan ni dalam keadaan mu tengah tidur. Lailatul Qadar berlaku mu tengah tidur. Faham? Kita tak ambil hak tu. Kita nak Lailatul Qadar kita sedang berdoa. Faham lagi? Kita tengah berdoa minta sesuatu Lailatul Qadar. Ni mu tengah tidur. Orang kafir dapat Lailatul Qadar. Faham? Dia tengah tidur. Nah, macam baru ni kan belum Ramadan baru ni, masih Syakban, masih Rejab. Tu imam dia baca doa dia. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Faham? Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami dengan Ramadan. Sekarang sampai tak lagi? Tokai kasino dapat Ramadan? Dapat kau. Tokai judi? Dapat. Tokai stokeng? Dapat. Faham lagi? Tapi dalam keadaan Allah murka kepada mereka. Mereka dapat Ramadan. Tak boleh lagu tu. Faham? Kita nak dapat Ramadan dan dapat keredaan Allah. Jelas? Okey, baru faham kalau dapat Ramadan musuh-musuh Allah dapat. Ramai mana sekarang 8 bilion sekarang hidup atas muka bumi, semua dapat Ramadan. Nah, tapi dalam keadaan Allah memusuhi mereka itu. Okey? Maka gini maksudnya, hendaklah kita melakukan ibadah bukan tak tidur. Faham tak? Seboleh-bolehnya. Dalam kata seorang ulama Mesir, Dr. Ahmad Syarbasi, dia sebut dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, kalau kita setiap malam Ramadan kita semayang maghrib, kita semayang isyak, kita semayang sunat rawatib, kita semayang tarawih,
kita semayang apa benda ni witir, kemudian kita bangun malam untuk semayang tahajud dan seumpamanya, insya-Allah akan dapat Lailatul Qadar. Kalau tak dapat betul-betul tengah-tengah Lailatul Qadar, dapat CP-CP-nya. CP-CP sudah memadai. Lailatul Qadar ini macam kita beramal 85 tahun. Faham? Sekali beramal macam beramal 85 tahun. Lama tak? Itu kelebihan Lailatul Qadar. Kalau kita dapat betul-betul tengah Lailatul Qadar, kalau kita dapat CP-CP pun okey dah lah. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar ni seperti emas. Orang lain dapat 100 kilo, kita dapat setengah kilo. Okey dah. Faham? Faham lagi? Sebab apa? Sebab dia emas. Orang lain dapat 100 kilo, kita dapat sekilo je. Cukup tak? Mewah tak? Emas sekarang sekilo berapa? 300,000. Orang lain dapat 100 kilo, betul-betul Lailatul Qadar tak tidur. Kita dapat CP, dapat sekilo. Cukup dah, kaya dah. Kerana sekilo 300,000, bukan besi bah. Sekilo 3 ya. Faham lagi? Mah 300,000 dah, kaya dah mu. Faham lagi? Itu maksudnya. Jadi sebaiknya kita kena ada maghrib setiap malam, isyak setiap malam, sunat maghrib, sunat isyak, ada tarawih, ada witir. Kalau boleh bangunlah sekejap pada waktu malam dekat dengan sahur, 2 rakaat tahajud. Tak apa dah kita orang awam. Tak dapat tepat-tepat 100 kilo, sekilo mah sudah memadai. Okey? Dia ni tak mau tidur, tapi tak buat apa pun, main carrom. Setiap malam. 30 Ramadan. Dapat Lailatul Qadar. Apakah hukum belajar tasawuf? Jika wajib, di mana had menjadi fardu ain bagi orang awam? Terima kasih. Baik. Dia kata wajib tak kita belajar ilmu tasawuf. Ulama bersetuju bahawa 3 ilmu yang diwajibkan ke atas orang awam belajar atas jalan fardu ain. Dia ilmu agama ni ada fardu kifayah, ada fardu ain. Okey? Fardu kifayah ilmu yang bukan semua orang wajib belajar. Dalam satu mukim kurang-kurangnya ada seorang yang tahu. Okey. Tapi kalau fardu ain, kalau dalam rumah itu ada 10 orang yang balik, 10 orang wajib belajar. Faham? Itu panggil fardu ain. Ain itu personal. Tiap peribadi wajib belajar. Okey. Apa ilmu yang wajib belajar fardu ain? Ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu akidah ni banyak nama. Ilmu akidah pun dia, ilmu tauhid pun dia, ilmu iman pun dia, ilmu sifat 20 pun dia, mengenal Tuhan pun dia. Faham? Ini penting supaya apa? Supaya kalimah syahadah kita, Islam kita terjaga. Ilmu yang kedua dia panggil ilmu fiqh, wajib belajar. Okey? Ilmu fiqh atau dipanggil ilmu syariat atau ilmu hukum hakam atau ilmu halal haram sah batal. Okey? Apa dia? Ilmu belajar tentang mandi, tentang wudu, tentang najis, basuh najis, tentang tayamum, tentang hukum darah haid nifas, tentang solat, tentang puasa. Itu panggil tak belajar tak betul. Okey. Yang ketiga akhir sekali wajib belajar ilmu tasawuf. Ini ramai orang salah faham. Okey. Dia kata ilmu tasawuf ilmu tinggi. Salah tu. Bukan ilmu tinggi. Arti ilmu tasawuf ialah ilmu membersihkan hati kita daripada sifat yang tercela. Tu je. Ada orang panggil tasawuf, ada orang panggil ilmu akhlak, ada orang panggil ilmu batin, ada orang panggil ilmu qalbi, ilmu hati. Benda yang sama saja. Maknanya kita belajar supaya kita ikhlas dalam beribadah. Itu panggil tasawuf. Kita belajar supaya kita tidak ada rasa takabur di dalam hati. Itu tasawuf. Maknanya buang benda-benda yang kotor dalam hati kita dan masukkan yang bersih. Kerana apa? Kerana Allah sudah mensyaratkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan beruntunglah mereka yang membersihkan hatinya, dan rugi sungguh mereka yang tidak bersihkan hati sampai jadi kotor. Kotor tu apa? Hasad, dengki, riak, sum'ah dan sebagainya. Contoh, kita semayang 30 tahun tahajud orang tak tahu.
Sekarang musim media sosial, syaitan pun cocoh kita. Syekh 30 tahun mu sembahyang tahajud, orang tak tahu seorang mu sebut sikit dalam TikTok. Lagi tak mu sebut sikit dalam Facebook. Nak kita pun dan witir. Faham lagi, ting bunyi. Tak maklum kepada dunia. Nah, sedangkan Allah sudah simpan dah pahala dia. Kita sebarkan kerana nak cari kepujian, sum'ah namanya, memberitahu amal kepada orang, maka hangus amalan kamu. Itu contoh. Nak tu ni senang nak khabar orang. Kita ngaji pondok 15 tahun, orang di Bukit Pelindung tak tahu. Kita relax orang tak tahu kita ngaji pondok boleh baca kitab Arab. Tahu tak? Syaitan pun cocok Syekh. Mu 15 tahun duduk pondok. 30 utir kita tamat. Mana ada orang tahu. Mu pukul lah gambar sikit, dobik-dobik lama tu bubur dalam Facebook bawah. Kita pun pukul snap gambar dobik-dobik sikit. Rindu pondok. Tujuan apa? Talabul manzilah, mencari kepujian. Mana fi qalbin nas, di dalam hati-hati manusia. Nak hati manusia memuji dengan posting kamu. Syaitan kata, Syekh, mu dulu ngaji Syria, mu Jordan, mu Yaman, mu Morocco, mu Tunisia, mu Libya, mu mengaji Mesir, mu mengaji Ummul Qura, mu mengaji Bogor, mu Pulau Sulawesi. Orang tak tahu. Mu ramah guru. Nak? Ambil gambar-gambar mu ambil dengan Tok Syekh itu. Boleh Facebook, rindu Syekh. Faham lagi? Nampak? Kata Imam Ghazali, kana amaluhu haba'an mansura. Jadilah amalnya debu yang ditiup angin. Apa? Sum'ah. Nak khabar, dia orang mengaji. Nak khabar, dia orang ahli hadis. Nak khabar, dia ada universiti. Nak khabar, dia main kitab juga. Tapi kalau rindu sungguh, bukan nak sum'ah, alhamdulillah. Takut-takut masuk riak, ujub dan takabur serta sum'ah. Tu. Jadi belajar supaya hati kita bersih daripada tujuan-tujuan tadi, itu dipanggil tasawuf. Okey? Tasawuf bukan janggut panjang, tasawuf bukan pakai kopiah, tasawuf bukan pakai jubah, tasawuf bukan ridak di atas bahu. Kerana ramai orang salah faham. Dia tengok jalan tunduk, tasawuf. Muntawana dia tasawuf. Tu jalan tunduk, kan dia sakit tekak, salah tidur. Mu kata tasawuf. Bukan, itu luaran. Tasawuf menjaga hatinya daripada sifat yang tercela. Okey, wajib belajar. Tapi isyarat alamat orang yang belajar tasawuf ini betul, semakin dia belajar, semakin rendah diri. Semakin dia belajar, semakin dia rasa orang lain lebih baik daripada dia. Faham? Semakin dia belajar, semakin dia menghormati orang lain. Pasal ramai orang belajar, semakin belajar tasawuf, semakin sombong. Semakin belajar, semakin rasa lebih pada orang. Bermakna pengajian dia salah. Soalan seterusnya, saf sebenarnya mula belah kanan atau tengah? Saf itu bermula daripada belakang imam. Okey, imam mari jangan duduk seorang tu sebelah lenung. Lama tak cukup orang jadi gini lagi. Imam nak semayang, imam pergi ke depan. Faham lagi? Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Imam pun duduk atas sejadah. Kita buat pandai-pandai duduk belah kanan. Masjid dia luas 80 meter belah nu seorang. Pasal apa nak ambil kanan? Salah, belakang imam. Okey, bila jika makmum itu lebih daripada seorang. Masuk belakang imam, lepas tu masuk sebelah kanan, lepas tu masuk sebelah kanan, lepas tu masuk sebelah kanan. Kata setengah fuqaha, kata setengah fuqaha tak dipenuhkan bahagian belakang, melainkan betul-betul di belakang imam orang yang boleh mengganti imam. Soalan seterusnya, sebelum kita teruskan soalan, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Taman Musalla Raudah Taman Pelindung Perdana Kuantan Pahang melancarkan kutipan derma khusus untuk kita siapkan pembinaan Musalla Raudah kita ini
yang bernilai 590,000 semuanya. Petugas sila bangun memungut sumbangan daripada Raudhah Pos berbaju biru dan membawa karung juga berwarna biru. Sila bergerak daripada hadapan Raudhah, musalla Raudhah ini sampai ke belakang sana. Dek, mari depan ni dulu, jangan kutip lagi. Jangan kutip lagi ni, depan ni. Ni, start daripada depan masjid. Mari depan musalla dulu, baru bergerak ke belakang. Mari sini dulu. Jangan kutip lagi. Duduk di dinding ni dulu. Atur, straight adik, straight dek. Okey, sini 3 orang ni, sini. Dinding ni 3 orang. Tengah ni 3 orang. Cukup. Tengah ni 3. Berjalan straight ke belakang pelan-pelan. Semua bagilah ni Ramadan ni. Mu nak baligna Ramadan, kena kuk pula. Pelan-pelan. Bagi. Lagi dia tak bagi dek, jangan bergerak dek. Comel musalla pun. Baju pun lawa. Bagi yang nak memberi sumbangan kepada akaun Musalla Raudhah melalui online, talian Maybank 55616254. QR ada disediakan di tampan di luar musalla. Kita akan letakkan akaun Maybank tadi di dalam TikTok, Facebook dan YouTube saya. Tak buang dah. Cari kuliah Musalla Raudhah Taman Pelindung. Tengok bawah tu akaun. Tu akaun surah, bukan akaun saya tu. Kalau akaun saya lama dah aku kaya. Tak. Tiap-tiap malam kutip derma dah. Tapi kita ada je jumpa tengok dalam TikTok, dia kata malam ni tak kutip derma, lambatlah kaya ustaz. Faham? Kononnya kita kutip derma untuk kita. Faham? Nak buat ni. Ada gak geng-geng malaung. Waktu lah perkataan bodoh masih tidak dipadamkan dalam kamus. Dewi benda ni apa benda kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerana ramai rakyat yang masih bangang. Pelan-pelan kutip sampai belakang tanya. Soalan seterusnya, harap dapat bantu. Saya nak tanya solat jamak. Kalau travel ke tempat yang lebih 2 marhalah tapi berniat nak duduk sana 10 hari, boleh jamak qasar ke macam mana? Selang sehari saya keluar kawasan yang melebihi 2 marhalah dari tempat tadi. Apakah hukumnya masih tidak boleh menunaikan solat jamak? Dengar baik-baik orang Kuantan. Kita duduk di Taman Pelindung atau duduk di Kuantan, nak pergi ke Johor Bahru. Faham? Okey, nak duduk 10 hari di Johor Bahru. Okey, dalam perjalanan pergi adalah musafir, boleh jamak qasar. Dalam perjalanan balik adalah musafir, boleh jamak qasar. Faham? Tetapi di Johor Bahru awak tak boleh jamak qasar kerana awak sudah bertukar status kepada pemukim Johor Bahru. Apa makna orang mukim? Maknanya orang yang duduk pada satu negeri atau tempat 4 hari dan ke atas. Itu sesat masalah. Okey, bermakna sampai je hari pertama sampai hari 10 tak boleh jamak qasar. Dalam perjalanan balik boleh pula jamak qasar kerana bertukar dah status dari pemukim Johor Bahru kepada musafir ke Kuantan. Okey, itu yang pertama. Masalah kedua, jika dia sampai di Johor Bahru, hari pertama dia duduk Johor Bahru, hari kedua nak pergi Batu Pahat, hari ketiga balik Johor Bahru, hari keempat naik ke Muar, hari kelima balik Johor Bahru, hari keenam pergi ke Segamat. Macam mana pula? Faham? Setiap sehari dia keluar balik untuk 2 marhalah. Jawabnya, kamu masih lagi bernama musafir. Kenapa? Awak sampai di Johor Bahru bukan nak duduk 10 hari, sehari saja. Tak, masih dikira musafir yang singgah di Johor Bahru. Hari kedua awak keluar ke Batu Pahat, 2 marhalah ke atas, musafir lagi. Faham? Nak perjalanan balik Batu Pahat ke Johor Bahru, musafir lagi jamak qasar. Balik Johor Bahru hari ketiga duduk sehari, dikira musafir yang singgah di Johor Bahru. Faham tak lagi? Yang tak boleh kita nak duduk di Johor Bahru 4 hari atau lebih. Mana bernamalah kita pemukim Johor Bahru.
Bila status sudah mukim, tidak ada lagi kebolehan jamak qasar. Soalan seterusnya, saya macam ni, haji tak pernah buat, duit buat umrah cukup, haji belum sampai giliran, nak ambil yang package full payment mampu, adakah boleh saya buat umrah dulu atau tunggu panggilan haji? Dia ada duit sikit, cukup untuk umrah saja, RM6,000. Kalau nak haji RM30,000, tak cukup lagi. Bermakna dia ni bukan orang ada duit. Okey, jangan pergi umrah, buat dengan haji nanti. Okey, kerana apa? Peluang awak tidak banyak. Okey, sebaiknya buat yang haji. Kerana haji nanti ialah haji dan umrah. Kalau umrah saja, hajinya tak ada. Faham? Dengar baik-baik. Kita buat haji itu sebenarnya bukan haji saja, haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dalam Quran kata hendaklah kamu pergi buat haji dengan sempurna serta dengan umrah. Jadi orang duk pergi haji tu dia buat dah umrah. Buatlah. Lepas tu ada 3 jenis umrah. Umrah dulu baru haji. Dalam masa haji buat umrah sekali, lepas haji baru buat umrah. Kan ada kiran, ada tamatuk. Nak? Cuma orang tak panggil lah haji dan umrah, orang panggil haji. Nak pergi mana tu? Nak pergi haji. Orang tak panggil nak pergi haji dan umrah. Betul tak? Orang yang balik haji pun dia tukar nama kat letterhead. Dulu nama dia Yusuf Bukit Pelindung, sekarang sudah Haji Yusuf. Betul tak? Ada tak orang tegur, haji kenapa buat Haji Yusuf? Dah salah ke? Salah. Dah yang betul haji dan umrah Yusuf. Faham lagi? Bengong namanya. Faham? Tapi mu nak letak juga tak salah. Tapi faham dah? Bila kita buat haji, makna haji dan umrah. Okey? Jadi kalau orang modal banyak tak ada masalah, pergi umrah nanti haji. Okey? Kalau orang modal setikam, pergi hajilah. Ya, biar cukup. Soalan seterusnya. Kenapa orang laki-laki zaman sekarang tidak seperti zaman Nabi? Bila ada duit lebih sikit, rasa keuangan dia sudah stabil, mulalah simpan hasrat nak kahwin 2. Ini daripada bini yang kecewa. Ini biasa muslimat lah ni. Ropuang tanya. Dia kata kenapa orang laki-laki zaman kita sekarang tak macam zaman Nabi. Okey, ada duit sikit je nak kahwin 2. Okey, dengar baik-baik. Hukum berkahwin itu bukan wajib. Hukumnya satu pendapat sunat. Sunat. Kahwin satu itu adalah perintah syarak. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Maka hendaklah kamu berkahwin. Ada perintah di situ. Nampak? Di situ memberi makna sunat. Makna sunat kamu berkahwin. Okey? Tapi kalau kamu ada kelebihan hajat atau kamu mampu, kamu dibenarkan kahwin lebih dari seorang. Bukan suruh kahwin ramai, suruh kahwin seorang saja. Okey? Tetapi kalau kamu mampu, boleh lebih daripada seorang. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kamu khawatir tidak dapat betul dan adil, seorang sudah memadai. Okey? Orang laki-laki ni memang dia begitu. Dia suka dengan perempuan. Sama ada dalam bab lagunya, bab berlakonnya, dalam bab apa pun, bab mengoraknya, bab ceritanya. Nak perempuan. Bab berkahwin ke, dia kahwin dah ke, dia cerita dia perempuan. Itulah orang laki-laki. Kerana apa? Kerana Allah yang bagi tahu. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan manusia itu yang laki-laki seronok kepada perempuan. Siapa sini laki-laki yang tak suka kepada perempuan? Angkat tangan. Mesti LGBT. Tak tak? Na'udzubillah. Wajib biru. Suka tak perempuan? Suka. Kerana Allah jadikan perempuan itu makhluk yang sangat istimewa bagi kaum laki-laki. Batu orang laki-laki bila dia sudah berkahwin. Berkahwin dah? Tak lagi? Berapa umur? 22. 3 tahun lagi kena kahwin. Nanti Imam Mahdi keluar dulu, mudah kahwin lagi.
Nampak? Ini sibuk Imam Mahdi lah ni. Okey. Jadi semua orang nak kahwin. Dah kahwin dah, nak lagi. Mu kahwin lagi, baju kuning. Kahwin dah. Lepas tu mu tengok muslimat di luar rumah berasa berkenan pula. Jangan bohong dalam masjid ni. Mu kahwin dah, ada bini di rumah. Pernah tak mu tengok di luar rumah seorang muslimat yang menarik hati? Pernah tak? Dapat bini mu hari tak? Tapi lah lah ambil gambar dia. Pucat lalu dah muka. Dah, itu memang laki-laki lagu tu. Okey? Cuma jangan kita bertindak keterlaluan ikut hati saja. Orang yang mampu. Okey? Kadang-kadang kita tak mampu pun, kita buat saja ikut hati. Berhenti kat traffic light, naik motosikal, tengok kat traffic light, dia tampal situ, Exia baru. Tak payah bayar muka, photostat IC dan bayar bulan 499, beres. Kita buat boleh ni, bahasa ke boleh ni. Nak 499 gaji aku nak tu, lebih lagi lebih RM100 lagi. Bila pakai dia 2 minggu jeng. Jangan nak. Kalau boleh jangan kahwin ramai lah. Nak. Dah ustaz saya kerana nak buat modal ceramah, tak apalah. Faham lagi. Nampak? Kerana apa? Kerana masalah kita duduk seorang, tak ada orang beleber. Bila kita kahwin bermakna kita ada satu orang yang akan berbunyi betul tak? Jadi kalau ada satu radio kita sudah berdesing, bayang 2 radio, satu Cina, satu Tamil. Faham? Itulah orang kahwin 2. Lah pening kepala tidur di masjid. Faham? Orang ingat ke bagus qiyamul lail dak. Bini beleber. Soalan seterusnya, apa hukum tak mampu bayar fidyah untuk wanita uzur wajib? Macam mana sekiranya nak bayar fidyah 2 tahun lepas, perlu qada atau macam mana? Dengar baik-baik. Orang perempuan tinggal puasa 7 hari, contoh 7 hari. Okey. Dia sihat dan dia tak qada. Bila dia sihat dia tak qada, masuk Ramadan yang lain kena denda. Apa dia? Kena bayar fidyah. Okey? Kenapa? Kerana dia tak qada. Okey, kita orang laki-laki yang meninggalkan puasa 3 hari tak qada, sampai tahun depan kena qada tetap 3 hari fidyah. Tetapi barang siapa yang tak mampu membayar fidyah kerana miskin, jadi zimmah. Maksudnya jadi ikat dalam hutang. Faham? Tetap wajib juga bayar bila kita mampu suatu masa nanti. Sekarang tak ada duit, tak mampu bayar 100 kilo beras, kerana 100 hari 100 kilo, contoh 1 kilo RM5, 100 kilo RM500, tak ada duit kita. Tahun bila? Tahun depan mampu, tahun depan wajib bayar. Tahun ni tidak berdosa. Faham? Tetap menjadi hutang dengan agama. Soalan seterusnya, apakah hukum kita suami follow akaun perempuan lain dan like gambarnya? Bila isteri tegur, suami cakap normal bagi laki-laki tengok perempuan cantik. Sebagai isteri saya rasa sedih, seperti saya ni tidak cukup untuk dia. Ni tak pandai ni untuk lelaki ni. Alias bongok. Kalau orang perempuan, kita boleh like tak? Jawabnya boleh dan tak boleh. Pertama, jika isteri kita tidak keberatan, boleh kita like. Bila tu? Jika yang kita like itu benda yang harus pada syarak. Contoh, perempuan itu hantar resepi, kepala ayam 3 rasa. Dia pandai masak, kita pun like. Itu like tidak memberi fitnah. Isteri kita pun tak marah, tak ada masalah. Tapi kalau cantik seorang perempuan kita like, isteri kita tak suka, jangan like. Faham lagi? Kerana apa? Kerana kita duduk ini berdua-duaan, saling kasih sayang sesama suami isteri. Kita jaga hati dia semampu mungkin. Yang tak mampu nak buat guna, dia jaga hati kita semampu mungkin. Faham? Jangan jawab orang lelaki memang minat perempuan, dia jawab gitu ke bini dia. Faham? Jangan.
terasa hati bini kita. Faham? Jangan, jaga hati dia. Allah bagi dia seorang isteri untuk kita jaga hati dia sekadar yang kita mampu, kadar-kadar seorang manusia. Lebih daripada itu tak mampu kita. Faham? Tapi bila dah tengok perempuan comel dalam tu, mulai dan sebagainya, bini berasa hati, pergi jawab pula, memang laki suka perempuan, awak tak boleh berasa hati. Bukan, hak Nabi, hak Allah cerita tadi fitrah. Faham? Fitrah. Nabi kata mu tengok perempuan di jalanan, jauh lawanya perempuan, fa'ajabatka, perempuan itu menyebabkan wow bagi kamu. Nabi kata mu tengok perempuan di jalanan, kemudian jadi wow, fa'ajabatka tu wow, hendaklah kamu balik kepada isterimu. Nampak lagi? Kan Nabi suruh balik pada isteri kita. Maknanya kalau tak balik lagi pun, ingat kepada isteri kamu, kerana yang di rumah itu halal bagi kamu. Soalan seterusnya, penjawat awam perempuan mati, meninggalkan waris, harta, kereta, tanah, rumah, pencen bulanan kematian, duit insurans kematian, duit tabung khairat kematian. Duit tersebut dimasuk akaun pasangan suami arwah sepenuhnya selepas kematian. Arwah ada ibu yang masih hidup dan anak yang masih belajar. Baik. Kalau suami isteri berlaku kematian, dia tak akan mati dua-dua, jarang sangat mati dua-dua. Banyakkan mati asing-asing. Ada berlaku suami isteri mati bersama, ada. Faham? Tapi yang banyak mati suami dulu atau isteri dulu. Okey? Yang moleknya biar isteri dulu mati. Kenapa molek isteri mati dulu, Ustaz? Kerana kalau suami mati dulu, isteri dia tak sempat nak pergi kubur. Seorang isteri bayanglah hidupnya, ada suami baru dan sebagainya, nak anak nak sekolah, nak beli ikan, nak masak nasi, nak macam-macam hal di rumah, nak basuh baju, nak sapu rumah. Betul tak? Jadi kalau isteri kita mati dulu, suami banyak boleh pergi ke kubur mendoakan untuk arwah isterinya. Betul tak? Jadi kalau tak boleh seminggu 3 kali, seminggu 2 kali boleh sampai di kubur, mendoakan isteri. Kerana suami tidak tercela kalau hari-hari pergi ke kubur. Baik, suami mati, isteri mati dalam soalan. Adalah duit dalam akaun isteri. Contoh, duit dalam tabung isteri, duit dalam simpanan bank isteri, duit apa benda ni dalam peti besi isteri, duit sumbangan-sumbangan lain dipindahkan ke dalam akaun suami. Macam mana tu? Dengar baik-baik. Semua wang isteri yang dia milik masa hidup, sama ada dia sudah memegang atau dalam simpanan, adalah tarikah, dibahagikan parahi. Tak boleh suami ambil seorang. Dalam kes ni nampaknya suami ambil ke dia seorang, pokoknya haram. Haram. Makan haram, semayang tak terima. Walaupun sujud kuat, keluar otak sekali sujud, tak terima. Jangan main-main. Okey? Ni semua ambil di suami dah ni. Dengar baik-baik. Kalau seorang isteri mati, 5 orang wajib dapat hartanya. Nombor 1, mak si mati. Nombor 2, ayah si mati. Dua-dua ni akan dapat 1/6 dari jumlah harta isteri yang mati. Orang nombor 3 dapat suami si mati, iaitu 1/4 suku hartanya. Okey, orang nombor 4 dapat anak perempuan si mati, dan anak yang kelima anak lelaki si mati, 2 bahagian daripada anak perempuan. Okey, ingat, kalau bini kita mati, 5 orang dapat. Siapa? Bapa dia, mak dia, kita suami dia, anak laki-laki dia, anak perempuan, 5 orang. Yang lain tak dapat. Faham? Ni ambil di suami seorang, haram. Kita berhenti 7.18. Okey. Soalan seterusnya, isteri saya syarat mengandung waktu puasa dan mungkin ada waktu puasa juga. Adakah saya perlu tunggu bayi lahir lepas tu barulah bayar zakat fitrah untuk isteri dan anak saya, atau bayar saja dulu untuk diri dan isteri?
Okey. Bini dia mengandung, tak tahu bila beranaknya. Okey? Jadi nak bayar zakat siapa? Zakat dia dan isteri atau dia, isteri dan anak yang bakal lahir. Dengar baik-baik orang Kuantan. Anak yang belum lahir tidak wajib zakatnya. Fitrah. Okey? Bila wajib bayar zakat fitrah? Anak itu lahir pada sebelum hari raya. Kalau anak itu lahir selepas masuk hari raya, tidak wajib zakat fitrah. Contoh hari ini last Ramadan, okey, esok raya, okey. Kalau anak lahir sekarang sebelum waktu maghrib, wajib zakat. Faham tak? Kalau anak itu lahir selepas maghrib nanti, tak wajib zakat. Kerana yang wajib zakat ialah anak itu lahir sempat dengan Ramadan sekejap dan sempat dengan Syawal. Anak yang Ramadan dia belum lahir, bila dah 1 Syawal maghrib baru lahir, bermakna dia hanya sempat dengan bulan Syawal, tidak sempat hidup dalam bulan Ramadan, tidak kena zakat. Faham tak? Beres. Jadi kalau kita tak tahu dia akan beranak hari ni ke esok, sebaiknya kita bayar jugalah. Faham lagi? Kerana satu kepala berapa ringgit saja? Berapa ringgit? RM7, bukan 7 juta. Kalau kita bayar dah, kita RM7, bini kita RM7, anak RM7, baru RM21. Tiba-tiba anak kita lahir hari raya. Maka zakat kita untuk anak bertukar menjadi sedekah. Dah sedekah dapat pahala tau. Dah apa yang nak kira sangat RM7? Faham? Soalan seterusnya, saya seorang takaful, ejen. Sebelum jadi ejen kami kena buat exam dulu. Adakah ada seorang kenalan saya, dia kadang-kadang jadi benda tu, examiner. Masa buat exam, dan dia akan tolong bakal ejen untuk pas exam itu. Apakah hukumnya? Hukumnya tengok adakah dibenarkan oleh majikan. Tidak dibenarkan, tak boleh. Perbuatan itu salah dan keberkatan daripada pekerjaan selepas itu kurang. Soalan seterusnya, andainya kita beraya di Mekah tahun ini seperti tahun sebelum, Mekah raya awal sehari, sama juga kita puasa lewat sehari. Jadi adakah kita wajib beraya mengikut Mekah atau ikut Malaysia? Kita start puasa ikut Malaysia. Wassalam. Soalan terakhir pada petang ini, dengar baik-baik, kita share dengan orang lain. Okey, nak share dalam TikTok, dalam Facebook, dalam YouTube boleh. Faham betul-betul dan tulis apa yang saya kata saja. Banyak saya tengok sekarang orang share apa yang saya tak kata, walaupun maknanya betul tapi perkataannya berlainan. Yang jadi mangsanya aku lagi. Faham lagi? Nah, okey. Dengar baik-baik, buah garik dia panggil. Ayat soalan terakhir. Okey. Dia ni puasa ikut Malaysia. Faham lagi? Tapi Arab Saudi raya dulu. Adakah kita kena raya ikut Malaysia atau ikut Saudi? Faham? Jawabnya, dalam masalah semayang dan puasa, kena ikut negeri mana kita duduk. Okey. Kita duduk di Malaysia, zuhurnya pukul 1.30. Wajib kena pakai 1.30 Malaysia nak sembahyang zuhur. Jangan pakai New Zealand. New Zealand pukul 7 pagi zuhur. Tak boleh. Mesti Malaysia punya. Begitu juga puasa. Puasa kita, kalau kita duduk di Malaysia, tengok anak bulan tak nampak, tapi orang di Mekah nampak. Siapa puasa dulu? Mekah kena puasa, dah kita haram puasa. Nabi tak benar. Nabi kata sumu li ru'yati, hendaklah kamu mula berpuasa jika di negeri kamu nampak anak bulan. Mekah nampak, kita tak nampak. Kenapa kita tak nampak? Kerana awan mendung, kerana kelabu, kerana kabus, kerana tidak cerah. Faham lagi? Langit gelap. Maka yang nampak di Mekah wajib mulai puasa. Dah kita macam mana di Malaysia?
Kan Nabi sebut dalam hadis, wa in ghumma alaikum fa akmilu iddatash sya'ban salasin. Kalau di negeri kamu pula mendung, tak nampak anak bulan, hendaklah kamu jangan puasa lagi. Jadikan esok hari 30 Syaban, puasa pada hari lusa. Kenapa mu tak mau ikut Nabi? Pakai nak ikut Mekah. Tu ayah peng. Faham? Mabuk ketung. Ramai lah ni, dia nak buat pandai-pandai dia. Saya betul dah duduk Malaysia, tapi saya ikut Mekah. Mu sesat. Kan Nabi kata fa'in ghumma alaikum, ada hadis fa'in ghubbiya alaikum, maka jika ditutup pandangan kamu dengan awan yang gelap, wa akmilu iddatash sya'ban salasin, sempurnakan esok 30 Syaban, tak boleh puasa lagi. Sahabat Nabi dia balik daripada Syria, faham? Kerana dia berpuasa di Syria, di Syam. Dalam hadis tak sebut Syria, dalam hadis sebut Syam. Datang Ibnu Abbas, masa tu Muawiyah duduk di Syria, memerintah di sana, khalifah. Okey. Di Syria puasa pada hari Jumaat, di Madinah puasa hari Sabtu. Faham? Datang Ibnu Abbas, tanya dia. Dia kata, mata tarol qamar, bilakah kamu melihat bulan? Maksudnya bulan di sini ialah hilal ataupun hilalul Sya'ban. Bila kamu melihat bulan Sya'ban? Bila kamu melihat anak bulan Ramadan? Katanya sahabat, ra'aina lailatal Juma'ah, kami tengok Ramadan malam Jumaat, esok Jumaat puasa. Jawab Ibnu Abbas, bahkan kami ra'aina lailatas sabti, kami tengok malam Sabtu, kami puasa Sabtu. Tahu tak? Jadi pelik kat situ. Berbalik lain kan? Nah, di Madinah puasa Sabtu, di Syria puasa Jumaat. Lalu berkata sahabat, ataktafi bi ru'yatil Muawiyata wa siyamihi. Tidak cukupkah Muawiyah memandang anak bulan hari Jumaat di Syria, orang Madinah turut sama puasa hari Jumaat? Patutnya kami di Syria dah puasa Jumaat, kamu di Madinah kena ikutlah. Muawiyah pun puasa hari Jumaat. Faham? Kata sahabat. Nah, jawabnya Ibnu Abbas, la. Nampak? La lihadihi amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang Nabi ajar. Negara mu nampak, negara mu puasa dulu. Negara kami tak nampak, negara kami belum berpuasa. Faham lagi? Okey, last sekali, kalau kita sampai di negara yang sudah berhari raya, kita masih 28 hari puasa, wajib berhari raya dan wajib tambah sehari puasa lepas hari raya untuk mencukupkan 29 hari. Tetapi kalau kita sudah 30 hari berpuasa di Malaysia, malam terbang ke Mekah, esok orang berpuasa lagi, esok kita tak sah berpuasa kerana tidak ada puasa 31, wajib imsak pada 31 dan berhari raya mengikut Arab Saudi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pertemuan kita membuahkan manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana, allimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma zahabaz zam'u wa tablatil muruku wa sabatal ajru insyaallah taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.